Okey. Coba. Lepas tu ada bab ketiga, agama yang dari Allah ialah Islam. Kemudian ada bab keempat, kelebihan agama Islam. Kemudian bab kelima, Islam, iman sama Islam. Bab enam, Islam yang sempurna. Bab ketujuh, wajib menuntut ilmu agama dan kelebihan. Bab ke-8, wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihan. Bab ke-9, wajib bersikap ikhlas dalam untuk ilmu, dan dalam mengerjakan sesuatu amal ibadah atau taat. Kemudian bab ke-10, nak segala amal kasarnya. Okey. 10 bab 10 untuk yang kita tahu. Cuma tidak ada 43 hadis. Baik, insya-Allah lagi banyak bab. Dunia dan akhirat. Okay. Cuma kitab ni ada beberapa penulis kesal saya. Dia ada beberapa penulis. Dia ada beberapa. Ada 3 penulis. Syekh Abdullah bin Muhammad Nasmih, Haji Ismail bin Haji Yusuf, Haji Muhammad Nur bin Haji Ibrahim. Ada 3 orang penulis kitab ini. Baik, lihat pada bab yang pertama, sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pemimpin. Allah SWT menyebut Al-Quran yang bermaksud, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah SWT. Surah An-Nisa 87. Kalau ayat Qurannya macam mana tu? Dia terjemahan je. Ayat Qurannya, wa man asdaqu minallahi hadisa. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Dan siapakah yang lebih baik, lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. So, kata yang paling benar ialah Quran lah, ataupun kalam Allah. Yang apa dia ayatnya? Allah nazzala ahsan hadis kitabah. Allah nazzala ahsan hadis kitabah. Allah Taala mengaturkan sebagai perkataan, itulah kitab suci Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad tetap memimpin ke jalan yang lurus. Surah As-Surah ayat yang kedua. Ayat Qurannya, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, wahai Muhammad, tetap memimpin ke jalan yang lurus. Kemudian yang keempat, dialah yang telah mengutus Rasulnya, ini Muhammad, dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar. Itulah agama Islam. Surah Al-Fatah ayat 28. Ayat Qurannya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Itulah yang telah mengutus Rasulnya, itulah Rasulullah Muhammad, dengan bawa petunjuk dan juga hidayah agama yang sebenarnya. Ini Muhammad. Alhamdulillah. Baik, ketiga pada hari pertama, ada daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu idza khataba ihtamarrat aynahu wa 'ala sawtuhu wastadda ghadabahu hatta ka'annahu munzirun
jaisin, ka'annahu munzirun jaisin, yaqulu sabbahakum wa masakum, wa yaqulu qa'istu ana wa sa'atu kahataini, wa yaqinu baina isbi'aini asy-syababati wal wusta, wa yaqulu amma ba'du fa inna asbal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'atun, wa kullu bid'atin dhalalatun, summa yaqulu ana aula bi kulli mu'min min nafsihi, man taraka malan fali ahli, wa man taraka dainan dain hutang au dayaan fa ilayya wa alayya, rawahu Muslim wa ghairihi. Hadis riwayat Muslim dan selainnya. Baik, dilihat satu-satu. Ini diterima daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata ia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berkhutbah. Nabi bila berkhutbah, marrat ainahu, maka merahlah matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila berkhutbah merah. Ni khutbah kan semua ngantuk. Seolah didodoi kan lah, didodoi dia. Bukan imam sini lah, imam England. Mas sini insya-Allah okey boleh Iza khataba marrat ainahu, bila bertumpah tu merah mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sautuhu, dan Nabi mengangkat suara, kan? Ala sautuhu, tinggi lah suara lah. Washtadda ghadabahu, dan bersangatan marahnya, kan, macam marah lagi tu. Hatta akan sehingga seolah-olahnya munzirun jaisin, seolah Nabi macam beri peringatan kepada tentera. Nabi beri tentera kan, macam komando lah, komando milik tentera. Ini komando anak lobby je kan dia. Apakah tu okey ke kan? Dan itu tak boleh di komando, itu strong, lantang kan, kuat je tu. Jadi Nabi bila berkhutbah tu itulah, merah matanya, diangkat suaranya, kemudian bersangatan marahnya, bukan marah macam orang marah, itulah maknanya karam lah istilah kan, itu tu. Hatta ka'annahu munzirun jaisin, kalau macam Nabi ini beri peringatan kepada tentera lah, gitu. Yaqulu, lalu Nabi sallallahu pun bersabda, sabbahakum wa masakum, berpagi-pagi kamu dan berpetang-petang kamu, pagi-pagi hari dan mungkin pada waktu petang. Jadi mungkin Nabi beri peringatan ini salah sama ada pagi ataupun petang, gitu. Bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada pagi-pagi ataupun mungkin petang. Jadi kemungkinan musuh datanglah pagi ataupun petang, dia akan datang menyerang kamu. Jadi time lah, bila-bila musuh ni kalau datang, time lah, boleh nak serang lah. Okey? Dan nak pegang mesti ada strategi peperangan. Tak boleh menghantar macam tu je. Kan mesti ada strategi peperangan, step by step. Pada gitu. Seluruhnya serta baginda sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallam, wa yaqulu mu'istu ana wasa'atu kahataini, aku dibangkitkan dan kiamat itu sama seperti dua ini. Maksudnya nyatakan jaraklah masa ataupun jarak antara diutuskan Nabi dengan hari kiamat. Mu'istu ana wasa'atu kahataini, aku dibangkitkan dan kiamat itu di antara dua ini. Wa yaqrinu baina isbi'aini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggandingkanlah ataupun menyatukanlah. Nabi menyatukan dua jari.
Itulah yang pertama, jadi telunjuk, kemudian jadi tengah. Sababati wal wusta, sababati jadi telunjuk. Sababah, okey. Wusta tu jadi tengah lah. Dan tengah-tengah ni kan. Jadi tengah. Tinggi kan tengah. Tapi yang kalau tinggi janganlah belakang. Banyak kan ada tinggi di belakang. Seterusnya, wa yaqulu amma ba'du. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, amma ba'du, adapun sesudah itu, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Maka semua yang sebenar-benar hadis, sebenar-benar perkataan. Maksud hadis ini perkataan lah. Asdaqal hadis kitabullah, itulah kitabullah. Wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan sebaik-baik jalan pemimpin ialah jalan pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsaluha. Sejahatnya urusan pekerjaan itulah perkara-perkara yang diada-adakan. Perkara-perkara yang diada-adakan, muhdatsatuha, perkara yang diadakanlah ataupun perkara bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap benda-benda yang diadakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap benda bid'ah sesat. Setiap benda bid'ah itu adalah sesatlah. Setiap benda bid'ah. Cuma nanti bid'ah ada dua lah. Ada yang mengatakan 5 bid'ah. Nanti kita lihat bid'ah. Okey. Ada yang mengatakan 5 bid'ah. Ada yang mengatakan 2 bid'ah. Kalau Imam Syafi'i dia kata ada 2 pembahagian bid'ah, bid'ah hasanah dan juga bid'ah dhalalah. Summa yaqulu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi kulli mu'min min nafsihi. Aku ialah yang berhak menolong tiap-tiap seorang mukmin lebih daripada dia menolong dirinya sendiri. Ana aula bi kulli mu'min min nafsihi. Aku telah lebih aula dengan setiap mukmin daripada diri sendiri. Dan aku lebih aula untuk membantu dan juga menolong seorang itu di atas diri sendiri. Malah Nabi kalau ikutkan, Nabi lebih prihatin kepada umat baginda kan, berbanding dengan diri Nabi SAW sendiri kan. Kama tersebut dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datanglah rasul itu daripada diri kamu sendiri, daripada golongan kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma, sangat berasa belas kasihan terhadap apa yang berlaku pada diri kamu. Azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minin, yang sangat menginginkan keimanan kepada kamu. Azizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Kalau kamu berpaling maka katalah hasbiyallah, memadailah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat itu memang jelaslah nama Nabi ini memang sangat ambil berat terhadap umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada umat itulah yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama sekali dah zaman. Baik. Selanjutnya, man taraka malan falyahlis. Maka barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu sebenarnya untuk ahli warisnya. Wa man taraka dainan aw dayaan fa ilayya wa alayya. Sesiapa yang meninggalkan hutang atau orang yang kehilangan tempat bergantung, maka terserahlah kepadaku menjaganya, dan akulah yang menanggung hutangnya. Baik. Jadi hadis ini agak panjang lah. Jadi dalam hadis ada beberapa perkara yang nak dinyatakan. Baik, kita lihat terjemahan dulu. Tadi terjemahan secara literal lah, satu-satu yang terjemahkan. Lihat apa yang terjemah dalam kitab ini. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, katanya pernah Rasulullah SAW apabila berpidato merah menyala mata kan, merah menyala matanya Nabi, lantang suara yang mana tinggi suara,
dan sangat marah. Sehingga seolah baginda seorang pemberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera tentang kedatangan musuh, dan katanya bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada pagi-pagi hari dan mungkin pada petang. Anytime on call lah, musuh boleh datang je. Mungkin kamu tengah tidur masa itu musuh boleh datang. Macam tu. Serta baginda bersabda, masa aku diutuskan dan masa berlakunya kiamat seperti dua jari ini. Lalu baginda menyatukan kedua jari baginda, dua tangannya, jari telunjuk dan jari tengah. Serta baginda bersabda lagi, ketahuilah selain daripada itu, maka sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah. Sebaik jalan pemimpin ialah jalan pemimpin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejahat perkara ialah perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Dan sedang tiap-tiap perkara baru yang diada-adakan agama itu ialah bid'ah. Tiap-tiap bid'ah sesat. Kemudian baginda bersabda lagi, aku adalah berhak menolong tiap seorang mukmin lebih daripada dia menolong dirinya sendiri. Siapa yang meninggalkan harta benda, maka sebenarnya harta benda itu untuk ahli warisnya. Siapa yang meninggalkan hutang atau orang yang kehilangan tempat bergantung, maka terserahlah kepada aku menjaganya. Menjaganya orang yang hilang tempat bergantung terhilang, dan akulah yang menanggung hutangnya kalau seadanya hutang lah. Maksud hutang pada jalan Allah Ta'ala lah, kan hutang pada benda yang diharamkan oleh Allah. Kalau hutang yang diharamkan, siapa yang kita siapa nak tanggung? Tak? Hutang kan sebab nak menjoli lah, nak joli, nak orang kata berhibu, kan, buat benda haram dan sebagainya, berhutang. Jadi buat apa kita nak tanggung, kan? Al-gharimin, ada 8 asnaf boleh menerima zakat. Antaranya al-gharimin, kan, orang berhutang. Masa berhutang pada jalan Allah Ta'ala. Macam tu. Mayyuridullah qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Baik, kemudian hadis yang pertama ini mengandungi pertama gaya Rasulullah semasa berpidato. Ada gaya. Jadi nak berpidato pun ada gaya, orang semangat dan terang. Tapi jangan gaya lebih. Kan cakap je lebih tapi buat tidak. Apa tak boleh juga. Jadi kalau kita berpidato dengan semangat dan sebagainya, naklah kita amalkan apa kita cakap. Laksanakan apa kita cakap. Banyak kadang orang bercakap seronok kita dengar, nak buat tu buat ni dan sebagainya, tapi akhirnya tak buat. Song je tu je. Jadi buang masa tak dengarnya. Kemudian yang kedua, masa baginda diutus oleh Allah Ta'ala dan saat berlakunya kiamat. Ini nyatakan masa tu, jarak ataupun masa lah, mana dua jari yang digandingkan dekat, kan? Dekat macam tu. Dan kita pun dah pada di akhir zaman dah. Cuma berlaku kiamat tu semua dalam ilmu Allah Ta'ala lah. Kita dah tahu lah bila berlaku kiamat. Cuma Nabi dah nyatakan jarak saja. Macam tu. Yang ketiga, kitab Allah ialah sebenar-benar perkataan, dan jalan pemimpin Rasulullah SAW ialah sebaik-baik jalan pemimpin. Jalan yang terbaik ialah pimpinan Rasulullah SAW. Taraktu bikum amrayni ma tamassakum bi ma lan tadullukum abada kitab Allah sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya. Naklah kamu berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ialah seburuk-buruk perkara. Perkara-perkara baru, kan, wasyarul umur muhdatsatuha. Kan semua dalam hadis ni. Perkara-perkara buruk
yang diadakan dalam agama perkara baru kan, itu benda bidah lah ya. Benda buruk yang diadakan yang tak pernah ada zaman Nabi. Tapi sebenarnya ada juga benda yang tak ada zaman Nabi. Kereta zaman Nabi ada tak? Tak ada. Kereta api zaman Nabi ada tak? Tak ada. Kapal terbang zaman Nabi ada? Tak ada. Jadi kalau naik kereta api ni macam mana? Bidah tak? Bidah gitu. Tak betul lah. Tak betul kan kereta api bidah. Kita dikatakan komponen part kan. Benda dah ada tapi tak nak gunakan. Kereta dah ada tak nak gunakan. Kan kemudahan zaman sekarang kan banyak kan. Tapi tak nak gunakan. Dia kata Nabi zaman dulu dia nak untuk nak pergi tak naik kereta api dah. Aku tak nak naik kereta api dah. Kau nak pergi naik mana? Tapi masalah untuk kat mana? Tak ada untuk. Kalau untuk dia kata untuk tak nampak. Situ. Yang kelima, keadaan Rasulullah dengan orang mukmin. Keadaan Rasulullah dengan orang-orang yang beriman. Suraian hadis pertama, gaya Rasulullah berpidato. Okey. Sebenarnya dalam hadis banyak benda dia sentuh oleh Rasulullah. Yang pertama, gaya pidato. Malahan kalau di Malaysia ni memang popular lah kalau pertandingan pidatoan. Budak-budak kadang sekolah tengoklah kalau pidato tentang gaya dengan bahasa kan. Macam tu. Pidato bahasa Melayu ada, pidato bahasa Inggeris ada, pidato bahasa Arab pun ada. Biar pidato bahasa Jawa tak? Tak ada, tak dengar. Kalau nak tahu pidato bahasa Jawa, pergi ke Jawa. Adalah pidato bahasa Jawa. Pidato bahasa Aceh. Benar setiap kelompok manusia ni dia ada lah pidato masing-masing. Mesti ada orang tokoh-tokoh pidato dan sebenarnya. Nabi pun antara orang yang pidato. Dan Nabi banyak menggunakan istilah yang pendek dan ringkas. Istilahnya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, mana benda ringkas tapi urainya panjang lebar. Benda ringkas tapi panjang, padat laksanya. Tapi ada juga benda yang panjang lebar Nabi ceritakan. Tapi ada benda yang kadang Nabi sebut ringkas je, tapi dia punya makna tu mendalam. Kita dikatakan jawab dengan kali. Baik, tabligh. Tugas menyampaikan perintah agama adalah tujuan pokok daripada perutusan baginda Rasulullah SAW. Manakala pidato adalah salah satu cara bagi baginda menjalankan tugas tabligh. Dengan jalan pidato, Rasulullah SAW menyampaikan perkara-perkara yang mesti disampaikan, daripada perkara-perkara yang sekecil-kecilnya hingga pada sebesar-besarnya. Apakala keadaan mengkenaknya. Jadi pidato ni salah satu kemahiran juga lah. Sebab ada orang tak boleh pidato. Dia tak boleh pidato. Kalau duduk depan orang ramai dia menggigil kita. Menggigil kan kotak gitu. Bukan semua orang boleh pidato kan. Tak semua. Ada yang boleh pidato pula, berhenti pula. Tak berhenti pula cakap. Tapi orang bosan pula kan. Bila Nabi kan. Jadi pidato pun ada had, ada limit je. Terlampau lama pun tak boleh juga. Yang penting ringkas, padat. Betul tak? Ringkas, padat dan sebagainya. Gitu. Dan tidak pun orang boleh dengar mungkin dalam setengah jam ataupun 1 jam lah. Lebih 1 jam kau mulalah melisa. Sehingga gitu. Termasuk pidato tergambar pada kata-kata lahir baginda, kesungguhan hatinya mengenai apa yang hendak disampaikannya melalui pidatonya itu. Lebih-lebih lagi pada perkara-perkara yang hebat, seperti nak cerita berlakunya kiamat. Nampak? Jadi kalau nak cerita kiamat ni kenalah nak semangat dia kan. Semangat seolah macam besok lusa kiamat. Contohlah. Mungkin besok lusa kiamat. Jadi itulah menaikkan semangatlah. Jika dalam peperangan, mestilah komando, mestilah
Orang yang kuat menantang pidato boleh menaikkan semangat tentera-tentera. Jadi tentera yang pada mulanya tak semangat, bila dengar pidato tu terus semangat. Kan? Macam tu saya lah. Betul tak? Betul? Bukannya mula-mula semangat, bila dengar pidato pun tak semangat. Tu tidur. Dan kemudian baginda melapaskannya dengan suara yang lantang. Nampak? Suara yang lantang, merah matanya, dengan rupa marah, nampaknya macam seorang macam marah. Bukan mana Nabi marah, Nabi tak marah pun, Nabi susah marah. Jadi cuma gaya lah, gaya, mimik kan, selain kita mimik muka kan, muka, gaya dan sebagainya kan. Public speaking ni dia lah, mestilah kalau kita nak speaking dengan orang public ceramah, mestilah dengan gaya-gaya dan sebagainya, barulah orang semangat nak dengar. Jadi seperti keadaan seorang panglima memerintah tentera, memberi amaran tentang serangan musuh. Soalan macam musuh nak datang menyerang ni. Soalan contohnya Yahudi datang, Zionis datang kan, gitu. Kita sekarang ni dekat Palestin, Hamas, Qasam kan, semua lawan, masih perang kan, dah berapa hari dah, lebih 10 hari masih dalam peperangan, tak habis lagi. Israel biasa lah, dia biasa tembak awam, budak-budak, perempuan tu kerja, tak berani, dia tak ada bagi amaran apa kan, budak tu lah banyak mati. Sekarang ni yang pula Islam punya orang Palestin dah 5,000 yang terbunuh. Kebanyakannya kanak-kanak. Kebanyakan kanak-kanak. Perempuan. Wah tak ada senjata apa-apa. Itulah yang mati. Sa'i dalam 1,400. Tapi Hamas tu semakin hebat nampaknya. Dia punya senjata-senjata tu pun banyak yang baru-baru lah. Kan, meriam apa dengan peluru pepandu dan sebagainya. Banyak yang jarak je dah sampai ke Tel Aviv, dia punya jarak dia daripada Gaza tu dia tembak sampai Tel Aviv. Dulu tak sampai kan, sekarang dah sampai dah. Jadi dia punya perkembangan teknologi persenjataan dia orang kan. Gitu. Okey. Besoknya yang akan datang menyebut entah pada waktu pagi atau petang. Keadaan yang demikian itu sangat mustahak untuk menarik perhatian daripada seluruh ahli satu-satu perhimpunan. Betul? Kerana segala gerak-geri dan keadaan air muka memberi pidato itu sebenarnya kesan kepada mereka. Kesan betul, yang beri kesan. Setiap pidato disampaikan semua yang beri kesan. Kalau pidato lebih tak ada kesan apa-apa, orang macam tu lah, tak ada perubahan gitu. Jadi Nabi ni adalah orang yang hebat dalam pidato. Cuma kita tak jumpa Nabi, kita tak tahulah macam mana. Kalau Nabi ada depan kita, mungkin kita tahulah macam mana realiti ni kan, keadaan pidato Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang dicerita dalam hadis-hadis lah berkenaan dengan pidato Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, tuan-tuan. Okay, saya rasa sampai situlah kita punya mukadimah kita, kitabnya, permulaan kitab. Jadi yang tak ada kitab tu kena carilah kitab. Kena cari rapat lah. Dia ada jauh, ada bunyi kan. Kata dah habis stok kan? Ada stok. Tunggulah habis dia tak. Ataupun tak sampai-sampai photostat lah. Photostat yang mana-mana. Saya beli dekat Yakin ni. Pulang bila kan? Saya beli 3 sekali senang. Jadi pertama, jadi 2, 3 senang. Dia besok tak ada benda pening dah. Habis Allah alam. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sarika wa ma'rifatan farasan halal mubarakatan katsira. Wasyana kataya alim wa lana kunana bi nur ma'rifataka wa fa'al ta'in.
اللهم فكر بدين اللهم فكر بدين اللهم اجعل هذا جبل مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.